الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita pada malam ni bertemu di surau Mujahidin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dan kita dapat meningkatkan ketakwaan kita itu dengan melaksanakan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan meninggalkan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan dalam masa yang sama kita dapat cuba untuk melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tujuan hidup kita ni, sebagai mukaddimahnya, tujuan hidup kita ni tak lain tak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah, untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia. Sama-sama tujuannya adalah untuk kita ni beribadah kepada dia. Jadi kalau dalam bentuk ibadah ini, dia mestilah kita katakan ianya berpandukan kepada apa yang telah digaris pandukan oleh syariat kita, apa yang telah dinyatakan ataupun apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu baru kita katakan ianya sebagai satu ibadah. Bila ianya tidak melakukan ataupun kita ini tidak melakukan ibadah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah yang kita lakukan itu dia menjadi satu perkara yang tidak valid, satu perkara yang tertolak, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sesuatu perkara yang bukan daripada kalangan aku, maka ini tertolak. Jadinya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Fudail bin Iyad dalam mentafsirkan perkataan ahsanu amala, dalam mentafsirkan perkataan ahsanu amala dalam surah Al-Mulk, dia menyatakan bahawa ahsanu amala itu adalah al-ikhlas. Dalam kita nak melakukan sebaik-baik amalan itu perlunya kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini kita susah kita nak tahu, sebab ini adalah satu perkara yang ada dalam hati. Cumanya ianya perlu kita latih. Nak dapatkan latihan itu yang memerlukan waktu lah. Dia setiap hari kita memerlukan waktu untuk kita ini cuba mengikhlaskan diri kita. Maknanya apa yang kita buat tu bukan kerana kita paksa suruhan daripada mana-mana, cuma kita rela hati untuk kita nak lakukan. Satu kerelaan itu yang kadang-kadang kita payah nak dapat.
Umpama macam solat 5 waktu sehari semalam, berapa lama kita punya latihan untuk nak dapatkan kerelaan hati untuk kita solat 5 waktu sehari semalam? Kadang-kadang kita rasa solat 5 waktu tu pun masih lagi dalam keterpaksaan, masih lagi dalam keterpaksaan. Jadi di mana datangnya keikhlasan kalau macam tu? Jadi ini dikatakan sebagai salah satu daripada muhasabah dalam diri kita, bagaimana untuk diri kita ini nak mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertamanya. Kemudiannya yang keduanya, dalam kita nak melakukan amalan yang terbaik itu, ianya mestilah mutaba'ah. Mutaba'ah ni maksudnya kita mesti mengikut kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maksudnya dia mengikut kepada syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Sebagai contohnya kita katakan salat. Cara Allah Subhanahu wa taala suruh kita salat. Betul je. Wa aqimus salah. Allah suruh kita salat. Tapi caranya bagaimana? Caranya perlulah kita melihat kepada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat. Dan itu yang telah diajarkan oleh imam mazhab dalam mazhab mereka. Yang itu yang kalau kita tengok balik dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bilanya ada seseorang, masa tu ada satu kisah yang mana ramai pemuda-pemuda hadir duduk bersama dengan Nabi. Dia rindukan keluarga, jadi dia minta nak balik. Nabi bagi balik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi balik, Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyang seperti mana yang kamu tengok aku sembahyang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada pemuda. Kemudiannya bila masuk waktu, cari orang untuk azan dan pilih orang yang paling berkelayakan untuk menjadi imam. Yang itu yang dipesan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu mafhumnya atau maqal. Jadi kalau kita tengok balik, segala amalan yang kita lakukan ianya mesti berlandaskan kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah akan datangnya apa? Sebaik-baik amalan, dan itulah syarat penerimaan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebut oleh Ibn Qayyim yang dalam Ar-Ruh, disebut dengan Allah telah menjadikan al-ikhlas wal mutaba'ah, dan juga mutaba'ah itu penyebab kepada penerimaan amalan-amalan. Sekiranya salah satu itu tidak dipenuhi, maka ianya tidak akan diterima. Ini kata Ibn Qayyim. Jadi kalau kita tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, bila kita nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cubalah cari ibadah-ibadah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Banyak sebenarnya ibadah-ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dia bukan hanya sekadar kita kata kita buat sesuatu itu ikhlas, maka ianya dikira sebagai satu ibadah yang khusus. Kalau ibadah umum tu lain cerita. Ni satu ibadah yang khusus. Sebagai contoh, ada orang, bukanlah kita kata nak bertelagah, tetapi ada orang argue dengan, kita kata berarak. Contohnya lah, berarak semasa Maulidur Rasul. Saya tak ada masalah sebenarnya orang nak berarak ni, berarak lah. Heran apa kita kan, sebabnya orang nak berarak, sebabnya ini benda yang harus, perkara yang harus, sebab dia bukan satu ibadah. Tapi bila orang kata bila kita berarak dapat pahala, saya kata bagaimana pula dia jadi dapat pahala? Sebab berarak itu sesuatu perkara yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hujah yang dibawanya ialah ianya satu wasilah untuk berselawat. Saya kata selawat duduk pun boleh, berdiri pun boleh,
tidur pun boleh, tak jadi masalah. Kalau kita nak berarak, dia katakan sebagai satu ibadah, ianya satu perkara yang tak betul lah. Ianya mestilah kita kata mengikut kepada apa yang Nabi SAW ajarkan. Itu sebab kita kata berarak itu dengan selawat perkara yang berbeza. Selawat memang ibadah, tetapi berarak bukan ibadah. Berarak sambil berselawat, yang itu kira kita panggil apa? Kita kategorikan ianya sebagai satu perkara yang idafah, yang disandarkan sahaja. Makanya berarak tu masih lagi bukan ibadah, tetapi selawat itu ibadah. Yang itulah. Jadi kita katakan dekat sini bahawasanya apa yang kita nak lakukan, tuan-tuan yang puan rahmati Allah sekalian, pastikan ianya adalah sesuatu perkara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, baru amalan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini ada yang berarak ke? Kan? Ini tak ada masalah sebenarnya nak berarak lah. Itu program kita kata, tak ada masalah. Tetapi jangan anggap ianya sebagai satu ibadah, ya. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sebagai satu mukadimah kita lah pada malam ini. Hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-36 dalam kitab motivasi daripada hadis Nabi. Hadis yang ke-36 yang mana ianya membawa tajuk tahanlah kemarahanmu. Hari ini tajuknya tentang nak marah-marah. Kan? Jadi tuan-tuan, apa maksud marah ni? Apa makna marah ni? Marah ni geram ke? Geram ke Haji? Geram tu marah ke tak? Marah Apa makna marah? Angry kan? Angry. Kita sebut angry kan? Apa maksud angry tu sebenarnya? Apa makna marah tu? Kalau ikut dalam kamus Dewan, dia kata apa? Panas hati. Kita panas hati. Tak kira lah panas hati sebab apa? Sebab kita ditipu ke? Sebab orang mempermainkan kita ke? Panas hati. Ini bila sebut panas hati ni, maknanya nak marah lah. Dan ianya satu perbuatan. Satu perbuatan, kadang ni perbuatan daripada hati lah. Ini bukannya luaran. Dia perbuatan dalaman. Marah berada di mana? Berada dalaman. Kita tak tahu kat mana marah. Bila orang tanya marah tu di mana, kita tak tahu. Ada orang kata panas hati, maknanya mungkin di hati lah kot, ataupun di jantung kita kan panas je. Bila time itu ada kemungkinan kita punya jantung kita berdegup kencang. Tengah marah ni kan, tengah marah ni macam-macam. Dan waktu itulah syaitan memang suka pun. Kerana apa? Kerana dekat situlah seronoknya dia nak kita berjentik-jentik kita ni. Tak suruh kita lagi marah. Bila kita marah ni tuan-tuan, dia punya consequences, apa yang akan jadi pada orang yang sekeliling. Kadang-kadang ni orang yang tak bersalah pun kita akan marah. Bila marah ni macam-macam. Mulut tu jadi tak ada insurans. Tangan tu cepat nak naik, kaki tu cepat nak naik. Yang ini consequences kepada marah. Perbuatan marah itu melalui hati. Bermulanya daripada hati, maka ianya akan disalurkan ke tempat-tempat yang lain. Itu yang kita tengok tu. Disebabkan kemarahan yang ada nafsu ammarah. Bila sebut nafsu ammarah ni masuk kepada ilmu tasawuf pula kan. Ammarah bisu. Bendanya ialah sesuatu perkara yang dalaman. Kita tak boleh nak jangka benda-benda gitu. Baik. Kita tengok apakah hadis yang mana ianya berkaitan dengan perkara tersebut. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang handal bergaduh. Akan tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Al-Bukhari nombornya 6114 dan Muslim 2609. Ni yang pertamanya sekali lah.
Kata Nabi SAW, orang yang kuat tu bukan orang yang handai nak bergaduh. Orang yang pandai nak berkocoh, kata orang mana ni, orang Kelantan, gocoh. Bukannya orang tu handai nak bertumbuk, kata orang Perak ni handai nak kata apa nak bergaduh lah kan. Dan kemudiannya kata Nabi SAW lagi, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika sedang marah. Dia dapat kawal diri ketika sedang dia naik ataupun dia panas hati. Dia panas hati ni dapat kawal. Dia marah dalaman tetapi dia tidak salurkan kepada, contohlah kita kata tangan dia, kaki dia, mulut dia. Kan ada setengah orang dia marah je terus keluar di mulut dia macam-macam. Kalau kata setengah orang tu dia mencarutnya, itu jenis kopi tu. Ada yang setengah tu bukan dia mencarut, dia rekahnya kan. Jenis-jenis kopi tu. Ada yang jenis yang lain macam mana pula? Macam-macam. Ada yang panas hati kadang-kadang tu menyindir pun ada juga. Kan? Itu jenis-jenis kopi itulah yang panas hati. Kalau dapat kawal, makanya ia menjadi orang yang kuat yang sebenarnya. Baik, dalam satu riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seseorang dengan beberapa kali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. La taghdab. Apa maksud la taghdab? La taghdab ni jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Maksudnya dalam hati kita tu bila tengah panas tu, jangan marah, kata Nabi. Sebab marah ni adalah konsekuensi dia nanti. Ada sebabnya kenapa Nabi tak suka kita ni marah-marah. Nabi ni pesan kepada kita jangan marah. Bila sebut jangan marah ni, dia jadi umum. Dia bukannya pada orang tu je, dia jadi umum. Ramai orang suka marah-marah. Jadi jangan marah. Kata Nabi SAW. Ini hadis yang mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari 6116. Dua hadis langkau pada hadis yang kita baca tadi Baik. Sifat pemarah dimiliki oleh semua orang. Orang ni bukannya kita kata dia jadi wali, dia tak ada marah. Tak, wali pun kadang-kadang ada marah dia. Cumanya dia kawal. Semua orang ada sifat marah. Kalau kata Imam Ghazali tu, dia kata apa? Dalam diri kita ni ada 3 perkara. Satu, lawwamah. Yang satu lagi, mutmainnah. Yang ketiga, ammarah bisu. Ada sifat dalaman kita tu. Ammarah bisu tu yang paling teruk lah. Yang tak nak dengar langsung. Tak nak dengar langsung kita punya rational thinking kita. Kalau kata lawamah ni macam mana? Dia boleh fikir lagi, kejap boleh ikut, kejap tak boleh ikut, kejap boleh ikut, kejap tak boleh ikut. Yang paling dahsyat, yang paling hebat, dia boleh kawal secara keseluruhannya dia punya diri dengan rational thinking dia, dengan kerasionalan dia punya akal dia. Yang itu yang kita panggil dia nafsul mutmainnah. Dia boleh mengawal diri dia sepenuhnya. Ada ke orang yang boleh kawal diri sepenuhnya? Ada. Cuma kita je tak tahu. Kita je tak tahu, tak nampak orang yang macam tu. Kadang-kadang ni orang yang macam tu ada, cumanya dia tak ada dalam kalangan kita. Dan kebanyakan daripada kita, orang yang biasa-biasa ni banyak kepada lawamah. Lawamah ni maksudnya ada yang boleh ada yang tak buat salah, ada yang buat salah. Kadang-kadang tu kita salah pertimbangan kita, kejap marah, kejap tak marah. Itulah manusia biasa. Yang ini kita kata kebiasaannya manusia memang macam tu. Dan ada juga yang kebanyakannya daripada kita juga ada nafsu ammarah bisu. Nafsu yang mana kita katakan yang langsung kita tak boleh kawal. Ada roja je, ada je nak ngumpat hari-hari. Marah orang tu, mengata orang tu hari-hari mengata. Ada juga. Disebabkan kemarahan yang ada dalam diri, ada saja benda tak kena. Ada je benda yang tak kena. Yang ini tak kena, yang itu tak kena, yang ini tak kena. Ada sahaja. Jadi itu ialah salah satu daripada sifat-sifat yang ada dalam
dalam diri kita seperti mana yang telah digaris pandukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Baik, yang membezakan antara kita ialah kadar kemarahan dan sikap kita apabila sedang marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh sekali dari sifat pemarah ini. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, baginda ialah seorang manusia yang berhati lembut dan berjiwa kasih sayang terhadap orang lain. Nabi ini bukannya kita kata seseorang yang dia dapat je nak balun. Tak ada. Ada chance je dulu kau buat aku. Tak ada. Nabi tak ada macam tu. Bahkan ketika peristiwa yang paling sedih, selepas ditanya kepada Nabi tentang Uhud, diceritakan secara detail berkaitan dengan Taif, dan peristiwa Taif itu paling dia boleh ingat sangat-sangat. Bukan nak buat apa pun, nak cari perlindungan. Bukannya kita kata nak bawa dakwah semata-mata, tetapi nak cari perlindungan selepas Abu Talib meninggal. Jumpalah dengan keluarga di Taif, jumpa di sana sini tak nak, sana tak nak, hatta bahkan lagi dicerca, dihina dan sebagainya. Dan akhirnya dalam kemurungan Nabi SAW nak balik itu, Zaid bin Harithah, malaikat turun, tanya, nak ke buat apa kepada Taif ni? Tak payahlah. Nabi kata tak payahlah. Mana tahu esok nanti ni anak cucu dia orang ni yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kalau kita tengok sekarang Taif macam itulah. Keseluruhannya insya-Allah lah kita katakan semuanya Islam, kan, Muslim. Jadi itulah kelembutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjiwa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak kali baginda itu disakiti hati dan perasaannya, dilukai tubuh badannya, dizalimi dan cubaan bunuh ke atasnya, sama sekali baginda tidak pernah melepaskan kemarahannya secara sembrono. Nabi marah tak? Marah. Tapi tak adalah Nabi itu marah tu kata diterus sembur je. Ini tu tak ada. Nabi SAW kalau marah pun berpaling, muka merah, ditahan marah, itu sahaja. Ini dalam hadis-hadis yang lain lah, bila disebut tentang kemarahan Nabi yang macam mana ni, Nabi tahan. Itulah sikap dan juga sifat Nabi SAW. Marah itu fitrah, tapi jika tidak dikawal dengan bijak, kita ini akan musnah. Maksud fitrah kat sini maksudnya apa? Ada dah semula jadi dalam diri kita manusia. Manusia ni memang kalau tak ada marah tu pelik lah. Manusia kalau tak ada marah tu pelik. Kenapa pelik? Mungkin dia tu malaikat lah kot. Kan? Malaikat ni kalau kita tengok balik lah, Allah kata A lah, B lah, Allah suruh sujud lah dia. Nak marah apa beda? Tak ada pula dia kata, oi tak boleh, kata oi tak mau. Tak ada. Yang itu sifat marah tu datang daripada mana? Datang daripada syaitan. Kalau kita tengok balik, syaitan yang tak nak awal-awal manusia tu oi marah benar kata dengan manusia. Tak boleh, aku ni datang dibuat daripada api, aku lebih mulia. Tapi tengok, manusia juga kadang-kadang ni terikut dengan apa yang ada dalam perangai syaitan itu sendiri. Baik, bila kita sedang marah, biasanya rasional kita akan hilang. Banyak kerosakan dan keburukan terjadi bila kita dalam keadaan marah. Jadi biasanya kalau kita marah ni tak boleh fikir panjang. Memang susah kan nak fikir panjang, sebab dia dalam keadaan marah, tak fikir panjang dah. Rasa nak luku terus, kelepuk dia luku. Itu perbuatan tu disalurkan kepada tangan, kan. Marah tu nak luku saja, bagi pada tangan, luku terus. Yang itu disebabkan oleh kemarahan yang ada. Dan banyak kerosakan yang akan berlaku dan terjadi apabila kita ini berada dalam keadaan marah. Macam itulah jadi. Dalam keadaan marah, kalau contohnya lah seorang komander tentera,
yang tidak rasional, marah kepada musuh-musuh yang ada, ataupun marah kepada kita kata mungkin dia tak setuju dengan kita panggil orang-orang yang berada dalam pemerintahan. Dia boleh pegang, dia punya kunci nuklear lah contohnya. Apa akan jadi pada negara tersebut? Mungkin hancur negara tersebut andai kata dia menggunakan kemarahan. Dia boleh cucuk je kunci, buka, tekan je, nah, pom, ipoh, habis, terus. Kerana apa? Kerana kemarahan yang ada. Yang itu kalau komander tentera. Kalau seorang polis, dia marahkan banduan, apa akan jadi? Ada kemungkinan maunya kalau tak dikawal kemarahan tu, jadi apa-apa kepada banduan tu pula, ataupun kepada orang yang ditangkap dan sebagainya. Macam tu juga dengan guru, dengan cikgu. Kalau tak ada sesuatu yang boleh menghalang kita itu untuk tidak marah, mungkin anak murid tu rasanya daripada tingkat 6 tu dihumbannya ke bawah sebab perangai budak-budak zaman sekarang. Ada kemungkinan. Tetapi itulah manusia, bila dibawakan kepada sesuatu yang lebih rasional, dalam pemikiran yang rasional, insya-Allah kita boleh mengawal keadaan marah kita itu. Baik. Janganlah buat sebarang keputusan atau tindakan bila sedang dilanda kemarahan, sebab banyak mudarat yang akan berlaku. Jadi dalam pesanan daripada musannif kitab ni pun katanya apa? Jangan buat satu keputusan ataupun tindakan bila kita berada dalam keadaan yang marah. Kenapa jadi macam tu? Cuba kita tengok balik. Dalam keadaan marah, macam saya sebut tadi lah, kita buat sesuatu akan kadang-kadang tu menyebabkan banyak sangat perkara yang boleh menyebabkan kerosakan. Marahkan orang lain, kelambu, apa contohnya, marahkan nyamuk, kelambu dibakar je kan. Yang itu kita punya apa? Peribahasa kita kan. Marahkan, orang kata apa nama, kita panggil rumah tak selesai, dibakarnya satu rumah. Tak boleh lagi tu. Jadi satu keputusan yang tak boleh dibuat, tak boleh dibuat, dan juga tindakan yang tak boleh diikut. Tunggulah sehingga marah itu reda terlebih dahulu. Jadi sekiranya nak buat keputusan, kalau bolehnya dalam keadaan yang sangat-sangat rasional. Kita boleh ada timbang tara kita. Kita boleh ada, kita katakan pro and cons kita. Kita boleh tengok perbezaan, kita boleh tengok mana yang baik, mana yang buruk. Itulah yang akan menyebabkan, dan akhirnya kita akan beristikharah kepada Allah untuk membuat keputusan. Itu yang paling cantik. Sebab kadang-kadang ni kita nak buat keputusan, bukan keputusan kita. Sebabnya Nabi SAW mengajarkan kita untuk kita ni ada cara kita untuk kita nak membuat satu keputusan dengan beristikharah. Tak susah mana pun. Dalam hadis yang sahih, kalau sekiranya kita ni ada sesuatu perkara yang kita nak lakukan, Nabi SAW menganjurkan kita untuk beristikharah. Habis je solat 2 rakaat, dan kemudiannya baca doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wastaqdiruka biqudratik. Yang ini kalau nak dalam bahasa Melayu pun tak jadi masalah. Boleh tengok dia punya hadis itu, boleh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa Melayu. Aku ni istikharah dengan ilmu Engkau ya Allah. Engkau sahaja yang boleh membuat pilihan kepada kita. Letakkan pilihan kita itu, kita letakkan keputusan kita itu berdasarkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kepada kita. Dan istikharah tu bukan dengan mimpi. Ada setengah orang dia kata, oh mimpi itulah petanda dia. Tak, istikharah ni kadang-kadang ni sesuatu perkara yang kita lakukan itu mudah, maka itulah pilihan yang terbaik buat kita. Pilihan yang terbaik buat kita. Jalan kita mudah je, itulah terbaik untuk kita, itulah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya bukan satu pilihan secara langsung. Ini bukannya pilihan secara langsung. Allah bagi kita faham, okey, macam ni. Tak. Kadang-kadang tu ada tanda-tandanya, itulah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Orang yang kuat
adalah orang yang mampu menguruskan perasaan marahnya dengan baik. Ini kata dalam hadis tersebut pun disebut orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguruskan perasaan marahnya dengan baik. Dia tidak mudah mengamuk, membuta tuli, sentiasa berfikir sebelum bertindak dan membayangkan kesan apabila marahnya itu dilepaskan. Kadang-kadang ni kita nak kawal diri ni susah sebenarnya. Macam saya sendiri pun bukannya boleh nak mengawal diri kadang-kadang ni. Kalau nak marah anak murid tu risau juga kita kan, sebabnya bukan anak kita, anak orang. Tapi itulah dia, kadang-kadang tu kita fikir, hai, nak buat macam mana, inilah kerja cikgu, jangan marah, ajar lagi, hai, ajar lagi. Yang itulah nak kita punya sesuatu yang boleh menghalang kita supaya marah. Hai, anak siapalah ni. Sampai tak tu kita hanya mengeluh saja agar kita hilangkan kita punya kemarahan. Kadang-kadang ni kita tengok geramnya, rasa nak marah, panas je hati. Sebabnya tak buat kerja, sebabnya tak tak ikut cakap, suruh duduk berlari-lari. Budak tahun 1, budak tahun 2 kan, bukannya tahu apa, bukannya reti apa. Tambah pula budak tahun 1 zaman sekarang ni 2 tahun tak sekolah, duduk di rumah. Apa dia mendapatnya kan? Tak bercampur, tak bergaul dengan orang. Jadi perangai tu macam budak tahun 4 macam budak, bukan tahun 4, macam budak 4 tahun. Macam budak 4 tahun. Memang macam budak 4 tahun. Bercakap pun masih lagi ada pelat-pelat. Sebab apa? Sebab lost generation. Sebab kita kata 2 tahun tak pergi ke sekolah. Jadi nak marah pun kata-kata, aduh dia orang ni kata, apa mana nak buat ni kan. Sabar je lah. Kita doa kan, cepat-cepatlah sikit koma ni berakil. Itu je yang boleh buat. Cepat-cepatlah sikit berakil. Berakil ke tidak ni, tanya kadang-kadang, koma ni berakil ke tidak? Berakil ustaz? Okey, berakil, duduk ni diam. Orang tak berakil je tak boleh duduk ni kata kan. Orang yang tak ada punggung je tak boleh duduk. Kadang-kadang rabur begitu kan. Dia mahu ada punggung, duduk. Itu kadang-kadang ni kena main orang itu. Okey. Baik. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijrah, dia pernah berkata, apa kata dia? Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk ditelan oleh seseorang selain daripada menelan kemarahannya sendiri. Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk ditelan oleh seseorang melainkan daripada menelan kemarahannya sendiri. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Sufyan Ats-Tsauri pun dipesan, dia kata apa? Benda yang terbaik telan je lah marah tu. Benda yang terbaik untuk diri kita ni telan sajalah marah tu, untuk nak kawal diri sendiri. Marah sering dianggap sebagai simbol kekuatan seseorang. Kadang-kadang ni ada juga yang menganggap bila kau ni cepat marah itu simbol kekuatan. Bila nampak je, backing je kan, nampak macam gangster. Daripada sifat yang ada pada dia, dia memang jenis pandai baran, pandai hati selalu ni. Bila kita tengok dia, kita anggap dia tu boleh digeruni. Betul lah juga kan. Jangan selalu tengok pada orang yang selalu pandai hati ni, jangan didekat selalu. Boleh bercakap boleh, tapi usah diprovok. Kadang-kadang tu tak pasal-pasal orang, mulalah jadi macam-macam. Salah faham ini biasanya berlaku dalam masyarakat di mana kita merasakan bahawa orang yang pemarah itu adalah orang yang gagah ataupun orang yang ditakuti. Orang yang kita kata ini satu salah faham lah. Sepatutnya orang yang gagah itu ialah orang yang boleh kawal diri, bukan orang yang nampak dia ni bila marah dia dahsyat, dia hebat. Bukan macam tu. Dan sebenarnya sifat pemarah ini menunjukkan kita ini adalah seorang yang lemah. Lemahnya kita bila mana kita tidak mampu menahan kemarahan dalam diri walaupun terhadap perkara yang remeh-remeh sahaja. Kadang-kadang ni kita ni benda orang tak kuat ni kan. Orang yang tak kuat ni ada je nak cepat marah. Macam cerita apa tu? Cerita P. Ramlee ni, tengok marah dia kan, ceritanya kan.
apa nama dia punya ayat dia tu, kenapa tak bubuh sambal belacan kan, itu berlakonan tu kan, tapi dia punya cara tu nak menunjukkan apa, disebabkan kemarahan tak bubuh sambal belacan dalam masakan je, tak sediakan sambal tak sediakan sambal belacan dalam menu pun nak dipancung je. Ini maknanya apa? Sesuatu yang menunjukkan dia tu sebenarnya lemah. Alah, kalau tak ada apa kena buat? Buatlah sambal belacan tu, kan selesai masalah. Kan, ataupun tunggulah kejap orang tu bawalah sambal belacan, kan susah, tak susah. Dia kalau katakan kita ni nak menunjukkan kita tu kuatlah kononnya, kita memang kita nampak macam kita tak, sebenarnya kita tu tak kuat pun mana. Kita tak boleh nak nunggu, tak kuat namanya. Kita ni tak boleh nak sabar, tak kuat namanya, kan. Baik, benda yang remeh-remeh je, benda tu remeh je. Kadang-kadang tu kopi tak ada gula, lepas tu apa tadi tu, tak ada garam, apa nama ni, itu pun sama juga Ahmad Al-Bab kan, marah nak buat apa kan. Itu benda yang remeh-remeh. Tapi bila dia tengok cucu dia elok pula kan, cucu kata tengok pula pakai baju cantik-cantik, oh bagus katanya, tak marah pula. Itu kadang-kadang tu penyebab lah tu. Okey, baik. Jadi konsep pemarah dan kuat itu tidak sesuai untuk dikaitkan. Jadi kadang-kadang konsep marah dan kuat itu, maksudnya siapa yang jadi pemarah ataupun siapa yang jenis panas cepat hati ni, dia nak dikaitkan dia tu kuat, sebenarnya tak. Itu adalah sesuatu yang salah, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Dan pemarah itu sebenarnya lebih dekat dengan sikap lemah dan juga keburukan. Dan pemarah bukanlah simbol kekuatan ataupun kehebatan. Yang ini yang telah disebut oleh Nabi SAW. Baik, gagal mengawal kemarahan akan membawa kepada pergaduhan. Kalau kata kita ni, inilah satu consequences lah, satu apa nama consequences dalam bahasa Melayu kita panggil apa, akibat dia. Akibat bila kita ni marah, kita tak kawal, akan membawa kepada satu pergaduhan. Biasanya masa kalau katakan ni, saya suka bawa cerita pasal budak-budak ni, bukan cikgu sekolah rendah. Orang ini dia bapaknya nama Mat, yang ini namanya Boya, yang ini pula kata apa nama rajin, oi Boya. Yang ni Mamat Ti. Duk berkelahi, jawab berlawan cakap. Bila berlawan cakap itu masing-masing panas hati. Oi marahkan si anak si Boya ni tadi. Contohlah kita kata, dia tak balun dengan Boya ni tadi, sebab Boya ni pun gemuk juga, contohnya lah. Boya ni pun gemuk, tak berani nak sentuh dia. Dia pergi buat siapa tu? Dia buatnya kursi yang tak bersalah pula dia tendangnya. Meja yang tak bersalahnya dia terlangkupnya. Yang ni salah satu daripada bibit-bibit nak bergaduh lah kononnya kan. Memang dah bergaduh pun itu cakap mulut. Itu baru bercakap mulut tu. Kalau macam orang dewasa pun lebih kurang macam tu juga. Kalau tak sesuai, kata contohnya jiran kita kata cari apa, kita ni bukan tak seteru ataupun tak ada tak sekepala lah contohnya, ataupun kita ada satu isu yang mana kita kata kita tak sama kan. Kalau kita tak sama, oh tak boleh, kena sama juga kita kata. Macam mana ni kan? Kalau kata kita itu jenis berlapang dada, tak jadi masalah, tak apalah, you buat cari you, I buat cara I, tak ada masalah kan. Tapi tak boleh kan, nak gaduh juga. So yang ini disebabkan bila panas hati, memprovok, akhirnya akan jadi bergaduh. Betapa banyaknya pergaduhan berlaku antara kita sebab kita tak mampu mengawal kemarahan yang membuak-buak dalam diri. Banyak sangat pergaduhan disebabkan kita ni tak mampu nak mengawal apa yang ada dalam diri kita. Sampah jiran bukannya sengaja, kadang tu angin tiup termasuk ke dalam rumah kita. Ui, marah benar kan, tak boleh kawal, maki hamunnya jiran. Cuma kalau kata kita ni sampah, ambil je lah, kutip, letak je lah dekat tong sampah semula.
Selesai tak masalah? Selesai masalah apabila kita ini berada dalam keadaan yang rasional. Tapi kalau kata berada dalam keadaan yang tak rasional, dapat pandai hati kita, dapat pula sentuhan daripada syaitan, jin, ifrit utama semua ada, apa jadi? Mulalah kata, oi jiran tak guna, macam-macam. Itulah kita punya kehidupan kita. Kalau kita dapat merasionalkan diri, tak apalah, tak jadi masalah. Kita sama-sama duduk dalam masyarakat. Baik, contoh mudah ialah apabila berada di laman sosial. Ini pun satu contoh lagi. Dia bagi dekat di laman sosial. Ketika kita membaca status panas, baca status orang kan, bukan status kita, status orang. Orang ni suka memprovok, panas kadang-kadang tu kan, yang membuatkan kita rasa geram. Selalu sahaja kita membalas dengan komen-komen negatif yang mampu menimbulkan perbalahan. Kita, orang punya status tu yang panas, kita pula yang marah, kan? Macam itulah maksud dia. Sepatutnya kita tak payah layan dah. Sepatutnya macam tu. Kalau rasa tak nak baca, jangan dibaca. Ataupun kalau kita kata, kenapa ni buat macam ni kata kan, tak payah tanyalah kata. Ataupun direct, apa masalahnya. Jangan berlawan sesuatu yang negatif. Sebagai contoh ialah, ada kata, kita panggil apa, yang ini macam ni tak sama macam ni. Yang ini ni tak sama macam ni bukan sebab ini. Kita pula dalam diri kita tu fikir macam tu. Akhirnya kita akan jadi apa? Sesuatu yang takkan membolehkan kita itu bergaduh. Itu je. Paling senang, tak payah balas, tak payah tengok, lagi syok, block tu kan? Itu lagi senang. Itu dalam media sosial lah, laman sosial dan sebagainya. Lalu bercambahlah kegeraman itu menjadi sakit hati dan marah, hinggalah kita ini tenggelam dalam pergaduhan, caci maki dan hina menghina sesama kita. Itulah yang kita lihat setiap hari ketika berada di laman sosial. Ni tambah nak PRU dah ni kan. Kan? Dia lagi panas sebenarnya. Bila melihat kepada status yang datangnya daripada orang-orang yang bermain dengan politik. Itu kadang-kadang orang ni sokong ini, tak apa, lantak dia sokong mana pun tak kisahlah. Tak kira dalam masyarakat kita, lantak dia nak sokong mana pun, asalkan kita tu ada pendirian kita sendiri dan kita berlapang dada dengan orang lain. Macam kita katakan, orang kata apa nama ni, pakcik ni sokong ini, lepas tu yang ini sokong ini, yang ini sokong macam ni, yang ini sokong macam ni, yang ini sokong PN, yang ini sokong PH, yang ini sokong UMNO, yang ini sokong PAS. Tak jadi masalah. Apa yang menjadikan kita tu boleh boleh bersifat rasional apabila kita tu berada di bawah satu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu je yang kita kena fikir. Kalau kata kita kata itu hanyalah satu, kita kata permainan politik sahaja. Politik ni habis lepas tu habis je PRU habis. Dan drama tu memang akan berulang-ulang setiap kali PRU. Itu biasa. Jadi kalau kita tengok balik, itulah kita punya politik dalam Malaysia kita. Jadi kita ni jangan nak berpecah hanya kerana kita katakan yang tak bersefahaman, yang ini masuk ini, jangan. Kita lantaklah orang nak macam mana pun, tak payah kita panas hati. Itu dalam politik. Belum lagi yang berkira dalam bab-bab yang khilaf ni. Bila berkira dalam bab-bab yang kita kata tak apalah, kau nak buat cara kau buatlah cara kau, tak ada masalah. Yang cara kita buat dengan cara kita. Tapi tak boleh, kata tak boleh, kita kena ikut cara dia juga. Itu masalah lah. Itu jadi satu masalah. Tak apalah, nak buat cara silakan, tak ada masalah. Tapi kalau kata kita pun tak boleh, kena ikut cara dia juga, kena ikut satu-satu cara je. Yang ini kita katakan tak apalah, buat je lah. Kan, macam tu. Biarlah yang buat lah, tak apalah, kita ni berundur pun tak jadi masalah. Untuk kita nak rasa kita ni menjadi seseorang yang lebih rasional dan
itulah menjadikan kita sebagai seorang yang kuat. Jagalah nafsu marah kita. Yang ini pesanan daripada musanniful kitab ini. Dia kata jagalah nafsu marah kita. Jaga nafsu kita ni, tak perlu kita terlalu memikirkan hal yang remeh-temeh hingga membawa kepada marah yang meluap-luap. Benda yang remeh-remeh buat tak tahu je lah. Kalau kata kita boleh tegur dalam bentuk yang paling bagus, okey. Ataupun kita boleh selesai dengan cara yang paling bagus, okey. Tapi kalau dah tak boleh selesai, kira kita panggil apa? Nampak mata, apa? Kiranya nampak macam sipi-sipi daripada mata sebelah kanan cukuplah, ataupun mata sebelah kiri. Maknanya buat-buat tak nampak je lah. Sebab apa? Kadang-kadang ni benda yang remeh-remeh ni boleh membuatkan kita ni panas sangat-sangat. Buat tak tahu sudah. Fikirkan sesuatu yang lebih positif yang boleh membolehkan kita tu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jauhi dendam dan buruk sangka kerana ia umpama minyak bakar yang memarakkan api kemarahan. Lagi nasihatnya ialah jauhilah sifat dendam dan buruk sangka kerana ia umpama minyak bakar yang memarakkan api kemarahan. Kalau dendam ni boleh menyebabkan kita marah pun juga. Dendam lama akan bertaut kembali. Itulah nasihat daripada musanniful kitab ni. Dia kata jauhi dendam dan buruk sangka kerana ianya umpama minyak bakar yang memarakkan lagi api kemarahan. Jauhilah, kita kata, dendam kesumat kita. Let's bygone be bygone, kata orang putih. Orang parit kata kopi tu tak? Okay. Dah lepas tu lepas lah, lantak lah. Kita jalani hidup yang akan datang. Apa yang nak jadi akan datang ni kita nak kena ngadap, kan? Apa yang dah ada di belakang tu kita jadikan sebagai satu sempadan, sudah. Okey. Baik, kemudiannya dia katakan cubalah kita berlapang dada. Apa-apalah ceritanya pun, khilafiyah ke, tak sama fikrah ke, berak tak basuh ke apa ke, kan, tak cuak ke kawan-kawan kita tu, kan? Benda-benda kecil kita nampak benda tu, kalau boleh tegur tak apa, tak ada masalah. Baik, itu berkisahkan tentang perkara yang mungkar. Macam mana pula kalau mungkar itu, kalau kita mampu, macam tu tadilah, adanya kalau boleh dengan tangan kita cegah dengan tangan, kalau kata tak boleh dengan lisan, kalau tak boleh dengan dalam hati kita. Zalika adhaful iman. Yang itu kita katakan dalam bab kemungkaran memang kita kena buatlah, kena negurlah, kan. Tapi dalam bab-bab yang kita kata setakat khilaf kita yang sikit-sikit, sebabnya orang sekarang ni berkhilaf bukan kerana apa sangat pun, kerana benda-benda yang kecil-kecil yang remeh-remeh. Kalau benda yang besar-besar macam yang maksiat, yang itu memang kita kena tegur. Yang itu jangan kita biar. Benda-benda yang maksiat itu kita ma'ruf, yang itu memang kita kena tegur. Kalau setakat sikit-sikit lah, macam kita sebut tadi tu, benda-benda yang bukan, yang melibatkan maksiat, yang ini melibatkan sesuatu perkara yang sedikit saja yang boleh menyebabkan perselisihan. Biasanya kita kata ada benda yang kita berselisih itu bukan benda yang maksiat, benda yang sama-sama, yang kita kata kadang ni kita kata benda tu bagi kita, benda tu ialah yang terbaik untuk kita, ialah benda yang kita faham. Kadang orang tu kata benda tu, benda yang dia faham tu yang paling terbaik. Jadi kita ni kita katakan tak apalah, dia pun ada hujah, kita pun ada hujah. Jadi kita berlapang dada dengan perkara-perkara tersebut, tak jadi masalah. Tapi kalau dalam bab kemungkaran, macam Haji cakap tadi, Masya Allah, yang itu memang kena tegur. Memang kena tegur. Baik, di sini dikatakan juga tadi, tidak membesar-besarkan perkara yang kecil. Tidak membesar-besarkan perkara yang kecil, dan biasakan diri untuk memaafkan kesalahan yang ringan. Nescaya kita akan dapat mengawal kemarahan dalam diri kita. Yang inilah sedikit bingkisan nasihat daripada
penulis dan juga musanniful kitab ini. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya di sini, pertamanya sekali Nabi SAW pesan kepada kita, jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Orang yang kuat itu adalah orang yang boleh kawal dirinya dan juga tidak dalam keadaan marah. Yang keduanya, kawal diri kita ataupun nafsu kita ketika kita nak marah. Hatta kalau dalam kita nak menegur orang yang melakukan maksiat pun, jangan kita tegur dalam keadaan yang marah. Kita tegur dalam keadaan yang kita rasional. Itu sebabnya kadang-kadang ni kita nak menegur dalam keadaan yang kita rasional. Kita boleh bawa hujah, kita boleh berbincang, kita boleh jadikan ada satu wasilah-wasilah yang tertentu untuk kita lakukan supaya agar dia tu meninggalkan maksiat dan juga meninggalkan perkara yang mungkar tersebut. Bukan kita main kita kata apa, pergi dia situ terus kata apa, dengan tangan kita kata dengan kuasa tu adalah kita kata kita ada, mungkin kita kata ada apa nama, jawatan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dengan lisan kita terus jerkah, woi hang ni bawa maksiat gitu. Dia datang dengan keadaan yang elok, dengan dalam keadaan yang kita ni menunjukkan kita tu sampel kepada orang yang nak kita tegur. Baik, yang ketiganya, lapangkanlah dada kita dan jauhi kita ni daripada sifat salah sangka tu, buruk sangka kepada orang lain. Kalau kata kita ni sangka, oh dia ni mungkin sesat sebabnya tak sama amalan dengan kita, tak, cuba dekati dia. Kadang-kadang ni amalan yang dia bawa itu berdasarkan kepada apa yang difahami dan juga itulah ilmu yang dia ada. Jadi kalau kata mana yang kadang-kadang tu kita nampak tak ada, bukan kebiasaan dengan masyarakat. Sebab kita berada di kadang-kadang ni di Perak ni kan, tak boleh langsung nak berselisih. Kadang-kadang berselisih amalan tak boleh. Kadang-kadang tanya balik, ni ambil daripada mana, baru kita belajar. Sebab kita berlapang dada. Wallahu a'lam. Terima kasih Haji sebab yang kata bagi idea tadi sikit berkaitan dengan kebongkaran tadi. Sekarang ni pun kadang-kadang ni adalah certain yang kita faham, kadang tu adalah perlu kita syak lah. Kita kata bukan buruk sangka, syak. Kita ada perkataan syak lah kat situ. Dia ni siapa, kan kita tanya macam tak apalah. Baik, terima kasih Haji. Yang lain juga tuan-tuan yang sudi kata apa nama, bersama-sama berkongsi dengan kita pada malam ini. Jadi itu saja kot daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dan kita akan sambung hadis yang ke-37 pada kuliah yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tu saya mohon maaf sangat-sangat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.